Okey tuan-tuan, hadis yang ke-11. Okey, Nabi sebut dalam hadis Sayyidina Abi Sa'id radhiyallahu an, idza jaa ahadakumul masjida falyanzur. Ya, apabila salah seorang kamu pergi masjid, tengok dulu. Apa nak ditengok? Tengok fa in ra'a fi na'laihi. Tengok dekat kasut kita. Tengok kat tapak kasut kita. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Fa in ra'a fi na'laihi adan aw qadharan aw qadhiran falyamsahu wal yusalli fihima. Kita masuk nak solat musalla, masjid, mana-mana bumi Allah Taala kita nak solat, yang berkasut, cek dulu kasut. Cek kasut tuan-tuan. Okey, kalau pada kasut itu nampak, dia kata apa? Jika nampak ia pada dua kasutnya kotoran ataupun qadiran, diterjemahkan luat-luatan, sama lah tu, kotoran jugalah, najis. Kalau nampak pada kasut itu ada najis, kenalah bersihkan dulu, sapu dulu, hilangkan kotoran, dan kemudian tuan-tuan barulah kita solat pada keduanya. Okey ya. Hadis ini nak cerita kat kita tuan-tuan, dalam bab solat, pakaian kita mesti bersih, termasuk pakaian iaitu kasut. Ini kasut tuan-tuan, bukan kasut khuf, bukan kasut khuf yang kita pakai, kasut kulit melepasi buku lali, dia tahan, dibuat daripada kulit, bukan stokin, bukan jawrab, bukan jawrabain, dia khufain. Khuf itu cerita lain. Ini cerita bab kasut an-na'lain, yang na'lain ni juga kita terjemahkan capal, selipar, yang sebulan ni memang kecoh, perang tak habis-habis lagi ni, cerita pasal selipar, capal Nabi naik ke langit. Geng-geng kita ni okey je, sebab kita tak anggap selipar, kita anggap itu mahkota Nabi punya. Kita geng kita ni pakai pandangan Imam Hasanul Basri, tapi geng sebelah sana kata gilo, tak ada kerja lain, capal, selipar, kata dia. Kita tuan-tuan, bab-bab ini kita kena berhati-hati jugalah ya. Bagi kita yang bertarikat, bagi kita yang mengikuti pengajian tasawuf, kita hormat, kita sanjung, kita iakan kata-kata ulama yang memuliakan capal Nabi tersebut. Ni capal lah ni, cerita na'lain. Okey, baik. Selipar kita, kasut kita taklah macam kasut Nabi SAW. Nilai kasut kita, selipar kita tak boleh tuan-tuan bawa ke dalam Masjid Nagori ni. Siapa pun tuan-tuan, oh saya ada share 60% Masjid Negeri ni, saya punya sponsor, saya wakaf, tak boleh. Walaupun Tan Sri sendiri tuan-tuan, dia takkan pakai selipar dalam masjid, sebab dia tahu ini kemuliaan masjid, tak bercapal kita dalam masjid. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ini Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, tanggalkan selipar, kau dalam tempat suci rumah Allah Taala. Tapi sebab itu kita kata yang selipar Nabi itu tak ditanggal sampai ke langit yang ketujuh. Bab itulah yang kita pertahankan, tapi yang geng sebelah sana kata dalil tak kuat. Itulah khilaf yang tak selesai tuan-tuan. Kita tinggalkan capal Nabi SAW itu pada perbahasannya. Cuma capal ini, na'lain di sini, na'laihi fi na'laihi, dua kasutnya itu, ini menceritakan keharusan memakai kasut untuk solat. Siapa? Frontliner. Tuan-tuan, bukannya senang dia nak tanggal kasut, nak pakai kasut balik, doktor, nurse. Saya masa di Puncak Alam dulu tugas, dia ada polis bantuan. Polis bantuan tak semayang Jumaat. Saya cakap, apa hal kau tak semayang Jumaat? Semayang. Saya cakap, pada semayang. Dia kata sebab kawal keselamatan, nanti takut orang tak semayang, masuk orang mencuri. Tak, semayang kena semayang. Jadi saya keluarlah fatwa sahah saya. Saya kata, abang pakai kasut tu, cari tepi-tepi tebing, tebing pula, kaki lemur, tempat bersih, cek tapak kaki, cek tapak kasut. Ni hadis ni kata cek tapak kasut, bersih, semayang. Kalaulah sekiranya dia nak buka kasut tu lambat, ambil masa orang nak naik masjid, nanti susah nak gostan kebalik, pakailah kasut itu, dibenarkan bagi situasi-situasi yang tertentu tersebut. Katanya dia semayang kat bawah lah. Kita clear dalam bab kasut tak dibawa dalam
dalam masjid, dalam surau, sebab kita kapet. Kalau kita cerita zaman awal Islam, kalau tuan-tuan nak tengok masjid-masjid di Afrika mungkin, ataupun kita tengok mungkin sebahagian saudara-saudara jiran kita di Indonesia, mungkin di pedalaman Kemboja, mungkin masjid mereka mungkin serba dhaif lagi, tak bersimen pun contohnya, masih pakai tanah lagi. Kalau begitu maknanya hukum ini boleh terpakai. Kasut boleh pakai dalam masjid tersebut, boleh pakai. Saya bukan kata sunat ke wajib ke tak. Kalau nak dipakai harus, sebab dia tak mengotorkan kawasan masjid. Jelas kan tuan-tuan? Jadi hadis ini nak cerita apa? Boleh pakai kasut dalam solat dengan syarat memastikan kasut tersebut bersih. Ustaz, khusus haji Ustaz, penceramah tu suruh bawa selipar masuk beg, sangkut belakang, bawa tawaf. Apa macam? Tuan-tuan kan? Jadi jawapan dia senang lah. Jawapan dia, kena pastikan selipar itu bersih. Sebab kita daripada hotel kan kita pakai selipar tu, kita berjalan 5 minit sampai ke masjid, jadi kita kena pastikan tak adalah tahi dia, tak adalah najisnya. Kalau tak nampak, hukum dia senang tuan-tuan, ikut umumul balwa, kira tak ada. Tapi kalau jenis hidung tajam, bau tek kucing, tu kenalah basuh. Kalau saya punya cara, saya bawa spray tu, saya spray dulu. Saya spray dulu selipar tu, saya laplah dengan tisu, baru saya masuk dalam karung itu. Lebih yakin saya. Itu ikut masing-masing lah tuan-tuan. Cuma jangan main pukal je. Tak apa dah, bau sikit-sikit ni, tak banyak dia dah, tahi ni 3 kotol je, pandai kau lah. Kalau dah najis tu tak boleh kita bawa. Sebab tawaf, kedudukan tawaf macam solat kan. Tawaf macam solat, cuma tawaf boleh bercakap. Faman arada an yatakallama falyatakallamanna bi khair. Kalau nak cakap, cakap benda baik-baik, jangan mengumpet, jangan membawang, jangan menghina. Cakap yang baik-baik ketika tawaf dibenarkan, tidak membatalkan tawaf. Tapi kalau kita menanggung najis, apa najis tadi? Selipar tuan-tuan tadi ada tai anjing, nauzubillah. Jadi kita menanggung sebab kita bawa, kita pikul benda tu kan. Jadi itu yang menjadi perbahasan ulama, termasuk kalau yang mendokong bayi. Nanti kita akan jumpa insya-Allah bulan depan hadis Sayyidah Umamah, anak Sayyidah Zainab, yang Nabi dukung ketika solat. Umamah anak kecil, cucu Nabi yang perempuan daripada Sayyidah Zainab, Nabi dukung Umamah binti Abil As. Itu juga satu hukum tuan-tuan, itu insya-Allah kita ceritakan datanglah. Okey, jadi tuan-tuan, dari sudut tawaf tadi saya dah kaitkan sedikit. Nak pakai selipar tu, ada juga jenis Arab, kaum mana-mana orang, dia sarung selipar. Selipar tu dipakai ketika tawaf. Mungkin masa sa'i saya tak perasan sangat lah, tapi masa tawaf saya nampak ada yang pakai selipar. Memang adalah yang mengharuskan, maknanya kalau kasut boleh, masa solat boleh, masa tawaf lagilah boleh. Dari sudut boleh, saya dah cakap boleh. Tapi dari sudut adab, lainlah cerita dia. Dari sudut adab, kau ni anda bona pula. Mufti tangga selipar, Montawi tangga selipar, Maulana Syekh Hadis tangga selipar, orang hafal Quran tangga selipar. Kau pula anda lah akan selipar apa barang kau ni. Itu dari sudut adab, kuranglah mereka yang bertawaf dalam keadaan memakai selipar. Saya tak kata tawaf dia batal. Batalnya berlaku kalau selipar dia itu bernajis. Dari sudut adab tak kena, tak sesuai. Kita biarlah direct, tapak kaki tu nak pijak tempat tu, jangan alas dengan selipar, janganlah dengan kasut. Dari sudut adab, kuranglah orang yang berkasut berselipar untuk solat tawaf. Tapi dari sudut hukum, ada keharusan, ada peruntukan hukum yang mengharuskan seseorang itu memakai kasut ketika solat. Kiaskan dengan tawaf dengan syarat meyakini kebersihan kasut tersebut.